Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temu lagi untuk sesi perbincangan yang seterusnya. Baiklah, pada hari ini cikgu akan bincang berkaitan dengan rumusan sekali lagi. Tapi pada video cikgu yang sebelum ini, cikgu bincangkan bagaimana kita nak analisis bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 untuk kita kenal pasti kata kunci, fokus yang terlibat. Kali ini pula cikgu akan sebagai rentetan kepada video cikgu sebelum ini, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak cari perkataan-perkataan tertentu yang boleh bantu kita untuk kenal pasti fokus dia. Seperti kita tahu, kita ada 7 fokus yang perlu diberi perhatian iaitu P, LA, K+, K-, F, C, C, iaitu peranan, langkah, kebaikan, keburukan, faktor, cabaran dan ciri-ciri. Jadi ada tak perkataan-perkataan tertentu yang kalau kita tengok, kita tahu, oh ini adalah peranan, oh ini langkah, oh ini adalah kesan. Kesan baik atau kesan buruk. Okey, ada tak perkataan-perkataan tertentu? Sebenarnya ada. Tapi murid-murid mesti kena ikuti video cikgu ni baru boleh aplikasi. Kalau tak nanti takut terkeliru. Okey, jom kita teruskan. Untuk kata kunci peranan atau langkah, apa kata-kata kunci atau perkataan-perkataan tertentu yang kalau kita tengok, dia akan menunjukkan itu ialah fokus peranan atau fokus langkah. Harus, haruslah, hendaklah, wajar, wajarlah, wajib, wajiblah, perlu, perlulah, mesti, mestilah, boleh, bolehlah. Cuma perkataan boleh dengan bolehlah ni kena hati-hati sikit sebab dia boleh jadi peranan, boleh jadi langkah atau dia boleh juga jadi kesan, kebaikan atau keburukan. Tapi tak apa, kita boleh bezakan untuk kedua-duanya. Tapi senang cerita, kalau jumpa perkataan boleh ni memang kita tahu itu ada jawapan, cuma kita tak tahu dia berada di mana. Peranan atau langkah, atau mungkin kebaikan atau keburukan, atau kesan. Tapi harus, wandak, wajar, wajib, perlu, mesti, semua tu, itu mesti peranan atau langkah. Baik, persoalan kedua. Macam mana kita nak bezakan peranan dengan langkah? Kita tengok apa yang dibincangkan. Kalau pihak yang dibincangkan tu cuma satu, pihak sekolah semuanya, itu peranan pihak sekolah. Tapi kalau dia kata pihak sekolah buat satu, ibu bapa buat satu, kerajaan buat satu, dibincang secara pelbagai pihak, itu selalunya ialah langkah. Okey, kita nak tengok dulu, boleh tak kita nak aplikasikan perkataan-perkataan ni, kata-kata kunci ni, ada tak dalam bahan-bahan rumusan. Kita tengok, okey, contoh bahan yang ni. Okey, semua boleh tengok bahan ni. Pengidap depresi pula, usaha berserah diri, rasa turun letih. Sebaliknya, okey, boleh stop dulu video cikgu ni untuk baca. Untuk baca bahan yang cikgu bagi ni. Okey, dah selesai baca. Ada tak perkataan-perkataan yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi? Okey, sebenarnya ada. Perkataan-perkataan itu ialah harus, hendaklah, perlu. Jadi dah 3 ayat. 3 ayat ni menunjukkan isi ini berkaitan dengan langkah. Isi ini melibatkan langkah. Jadi kita dah dapat dah 3 isi langkah di situ. Jadi sekurang-kurangnya kita dah tahu satu fokus. Kita tak perlu pun, sebenarnya mesti memahami teks tersebut. Namun begitu, ada cara lain untuk kita baca secara luncuran saja. Kita tengok, ada perkataan-perkataan yang merujuk kepada cadangan, iaitu langkah atau peranan. Macam tu. Okey, ada tak tips lain? Ada tak perkataan-perkataan lain? Ada. Seandainya tak dapat perkataan-perkataan macam ni, okey, tak ada, kita cerita tak ada perkataan ni, mungkin ada perkataan ni, kata kunci penanda wacana. Kalau kita cari-cari tu ada penanda wacana. Apa penanda wacana? Selain itu, bukan itu sahaja, malah, malahan, tambahan pula, di samping itu, atau dia buat penomboran pertama, kedua, ketiga, atau mungkin perkataan juga. Ini menunjukkan bahawa ayat tersebut ialah isi. Cuma kita masih lagi perlu tafsiran kita untuk letakkan dia di mana. Sama ada peranan, langkah, faktor, cabaran, ciri-ciri, kebaikan, keburukan. Tapi sekurangnya kita tahu bahawa dalam ayat tersebut ada isi apabila ada penanda-penanda wacana sebegini. Namun begitu, suka untuk cikgu ingatkan, kalau jumpa penanda wacana seperti hal ini demikian kerana, oleh hal yang demikian. Jadi ini bukan penanda wacana, ini bukan isi sebab ini adalah huraian. Maksud cikgu yang kuning, bukan yang merah, yang kuning ni. Kalau ada senarai yang kuning ni, dekat situ ada isi dalam bahan tersebut, dalam ayat tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, cuba cari. Okey, boleh stop dulu video cikgu. Cuba cari, ada tak perkataan-perkataan cikgu bagi tahu tadi, penanda wacana tu. Okey, dah baca? Okey, kita tengok ada ke tak ada. Ini, tambahan pula, selain itu juga. Ada 3 dekat situ.
Jadi dekat sini menunjukkan bahawa apa? Bahawa terdapat isi dalam ayat tersebut. Jadi kita kena tafsirlah. Contoh, tambahan pula hampir semua institusi perbankan telah menyediakan perkhidmatan e-pembayaran untuk semua urusan perbankan. Selain itu, pengguna tidak perlu menanggung risiko membawa wang tunai dan jumlah yang banyak kerana pembayaran dapat dilakukan terus melalui platform. Lebih menarik, pengguna juga boleh. Jadi, kita nak tahu isi itu apa. Okey, isi itu apa? Kat itu dah ada jawapan, cuma kita perlu tafsir itu isi berkaitan apa. Okey, mungkin pengguna tidak perlu menanggung risiko membawa wang tunai itu, kita dah tahu itu ialah kebaikan. Jadi kita tahulah, maknanya penanda wacana ni dia tunjuk, dia menuding kepada kita di sini ada isi. Cuma sekarang ni kalau berbanding tadi memang jelas. Kalau ada hendak, hendaklah, wajarlah, perlulah, itu kita tahu itu peranan. Tapi penanda wacana ni dia macam menuding. Di sini ada isi, cuma kamu kena fikir sendiri. Apa identiti isi tersebut. Macam tu. Okey, bagaimana pula yang tip yang seterusnya? Okey, kalau kita jumpa dapat, boleh, mampu, akan, telah. Ini ialah kata kunci untuk menunjukkan di sini ada kesan. Kesan ada dua, kebaikan atau keburukan. Jadi kita kat sini kalau ada perkataan-perkataan ni, selalunya adalah kesan. Okey, kita tengok. Boleh tak kita aplikasikan nak cari ni? Boleh tak kita nak aplikasikan? Kita tengok. Ada tak? Okey, boleh stop dulu video cikgu macam biasa. Cuba cari. Ada tak perkataan-perkataan yang telah cikgu sebutkan tadi? Okey, baca. Namun demikian pun okey. Dah habis baca kan? Dah habis baca. Okey, baik. Tengok isi dia. Ada perkataan akan, tidak dapat, akan. Jadi ini secara keseluruhannya automatik. Ini berbincang berkaitan dengan kesan. Cuma kita kena detailkan kesan baik atau kesan buruk. Akan mengganggu proses pengajaran. Kesan buruk atau keburukan. Sudah pasti tumpuan tidak dapat diberikan. Tidak dapat, keburukan. Pengguna telefon akan mewujudkan budaya tunjuk-menunjuk. Keburukan. Akan terasa hati melihat akan yang lebih tu. Keburukan. Jadi, ini adalah kata kunci untuk kesan. Cuma kesan kena ingat, kesan ada dua. Macam mana juga tadi, peranan dengan langkah ada dua. Kita kena tengok kepada pihak. Yang ni kena tengok kepada kesannya. Kalau buruk, itu adalah kesan buruk atau keburukan. Kalau baik, itu adalah kesan baik atau kebaikan. Okey, tapi apa yang cikgu nak fokus pada hari ni ialah perkataan-perkataan tu. Akan, mampu, boleh, dapat. Kalau ada perkataan-perkataan tu, itu ialah kesan. Sama ada kesan baik atau kesan buruk. Okey, ada lagi tak? Okey. Kita tengok kepada kata kunci seerti. Mungkin dalam tu dia tak bagi. Dia nak peranan, tapi dia tak bagi perkataan peranan. Dia bagi perkataan tanggungjawab. Tugas dalam tu ada. Sebagai seorang guru, mereka ditugaskan untuk, kenapa tak tugas? Jadi mungkin itu adalah peranan. Kata seerti tu akan disebut. Contoh, dalam rumusan yang fokus dia peranan. Tapi dalam bahan, dia akan sebut tentang tanggungjawab, dia akan sebut perkataan tugas, langkah. Mungkin dalam tu akan disebut tentang kaedah, cara, inisiatif, usaha, tindakan, persediaan. Mungkin kebaikan, mungkin impak positif, kepentingan, kemaslahatan. Kalau dia cakap tentang keburukan, dia mungkin cakap tentang impak negatif. Okey? Natijah, kesan kan? Atau ciri-ciri dia sebut dalam bahan tu, ada cakap kriteria, keistimewaan, keunikan. Itu sebenarnya merujuk pada ciri-ciri. Maksudnya dia menggunakan kata-kata seerti untuk melambangkan fokus tu. Murid kena ingat benda tu. Cabaran, mungkin bercakap dia dalam bahan tu, bercakap tentang masalah, bercakap tentang halangan, ada perkataan masalah atau ada perkataan halangan. Sebenarnya itu merujuk pada cabaran. Fokus dia adalah cabaran. Atau faktor. Dia cakap tentang faktor, nak fokus tu berkaitan dengan faktor, tapi dalam bahan dia bercakap tentang punca, sebab, ada perkataan-perkataan tu. Okey, kita tengok. Boleh tak kita aplikasikan? Okey, ini contohnya soalan. Okey, faktor semua tu, kemurungan, ada perkataan faktor semua tu kan. Okey, kita tengok. Ada tak perkataan-perkataan yang cikgu masukkan tu? Okey, boleh stop dulu video cikgu, kemudian cari, kemudian sambung. Okey, kita tengok. Ada ke tak ada perkataan tu? Faktor, disebabkan, penyebab. Jadi sebenarnya fokus ni adalah berkaitan dengan punca atau faktor. Macam tu. Jadi sebenarnya dia memudahkan kita untuk mengenal pasti fokus tu dengan lebih tepat. Bila kita tahu kata-kata kunci atau perkataan-perkataan yang melambangkan fokus tu. Memang fokus kita ada 7 saja. Peranan, langkah, kebaikan, keburukan, cabaran, ciri-ciri, faktor. Kita ada 7 saja. Tapi macam mana kita nak kenal pasti 7 ni? Ada cara dia. Cikgu dah tunjuk tadi. Mungkin perkataan seerti, mungkin juga kata kunci kesan, mungkin juga berkaitan kata kunci langkah tadi cikgu bagi tahu sebelum ini, atau mungkin juga berkaitan dengan
penanda wacana. Jadi 4 tip cikgu bagi untuk kita kenal pasif fokus tu dengan lebih jelas. Okey, jom kita tengok, boleh tak kita aplikasikan dalam soalan ni. Okey. Murid-murid tengok soalan ni, macam mana nak buat soalan ni? Cuba fikir balik. Okey, sehubungan dengan itu, kerajaan perlu menambah jumlah setakat nawar di pekasan bandar-luar bandar bagi menyuburkan amalan baca. Cuba baca tengok. Agak-agak bahan ni merujuk kepada apa? Okey, boleh? Dah boleh baca? Dah baca? Dah okey? Okey, jom kita tengok. Apakah rujukan bahan ni sebenarnya? Nampak tak? Ada perkataan perlu, perlu. Selain itu, penanda wacana, boleh, wajar, mampu, boleh. Baik, kita tengok tak perkataan wajar. Kenapa cikgu hijaukan perkataan wajar? Wajar tu ialah langkah, betul? Betul, wajar tu ialah langkah. Bawah tu ialah mampu. Dalam satu ayat yang sama ada langkah, ada wajar dengan mampu. Kita ambil perkataan mampu tu sebagai kata kunci yang kedua tu kita ambil. Kita ambil kata kunci kedua tu sebab yang wajar tu walaupun dia cadangan, tapi cadangan dia tak jelas. Wajar digalakkan, dia tak bagi tahu pun apa dia yang kena buat kan. Jadi wajar tu memang satu galakan, wajar tu memang satu kata kunci, tapi kalau kita ambil perkataan wajar tu, ayat wajar tu sebagai jawapan, dia tak mantap. Sebab tak ada apa-apa cadangan diberikan pun. Yang betulnya ayat ni dia menceritakan tentang mampu tu. Okey. Jadi apa mampu tu apa? Cuba ingat balik tadi. Cuba ingat video dia. Kalau mampu, dia adalah apa? Kalau boleh, ada apa? Kalau selain itu, menunjukkan apa? Perlu menunjukkan apa? Boleh apa pula? Okey, sebenarnya dia macam ni. Kalau ayat-ayat lain perlu, boleh itu ialah langkah. Mampu, kepentingan. Jadi lihat kepada bahan ni, kita tahu dah fokus dia ialah langkah mupuk amalan baca dan kepentingan membaca. Jadi, murid-murid, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat sesuatu. Seandainya masih tak jelas, boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa tolong belanja cikgu. Subscribe, share, like dan komen untuk cikgu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video cikgu seterusnya untuk kita cikgu bagi tip sebelum menjelang peperiksaan SPM Bahasa Melayu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.